Tajuk, Keajaiban Al-Fatihah, Jaring Ilahi Al-Quran. Subtajuk, Perjalanan jelas menyingkap corak mukjizatnya. Pengenalan, mengapa ijaz Al-Quran? Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Firman Allah yang menyeru manusia dan jin menghasilkan sesuatu sepertinya. Namun tiada yang mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, fa'atwa bisuratin min mithlihi. Ijaz, keajaiban Al-Quran, tersinar dalam keindahan bahasa, ketelitian struktur, keluasan makna, dan corak nombor yang menakjubkan, mengajak kita untuk tadabbur merenung. Surah Al-Fatihah, sebagai Al-Kitab, adalah inti ijaz ini. Bagaikan jaring ilahi yang menjalin 114 surah, 23 tahun wahyu, dan 63 tahun kenabian Nabi Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya, dalam 7 ayatnya yang suci. Kajian ini menyatukan 15 sumber ilmu dari Quran Way. Setiap satu mencerahkan ijaz numerik Al-Fatihah dengan cara tersendiri. Jangan pernah menyingkap kuasa iyaka sebagai denyut solat. Ayat-ayat agama, menelusuri 19 ayat din yang mencerminkan iman. Wahyu dan kenabian, mendedahkan rahasia huruf ba, dan ayat 10-22. Gabungan mukjizat, mengaitkan nama Muhammad, Al-Quran dan Surah Al-Kautsar. 7 matani, menyelami 7 ayat Al-Fatihah sebagai anugerah ilahi. Huruf ba dan rahmat, memuliakan basmalah sebagai pintu rahmat. Cermin 114, menunjukkan jumlah surah dalam Al-Fatihah. Denyut 23, merungkai tempoh wahyu yang berirama. Cahaya 63, menghormati usia Nabi dengan penuh kagum. Harmoni 7, mengalunkan ibadah melalui 7 ayat. Asas 5, menyokong 5 rukun Islam. Jaring ilahi, menyatukan semua corak dalam satu tenunan sempurna. Alif Lam Mim, meneroka huruf muqatta'at dalam Al-Fatihah. Iyaka jiwa tauhid, memuji ayat kelima sebagai inti keesaan. Tasbih Al-Fatihah, menghubungkan zikir dan solat dalam harmoni. Mengapa ijaz ini istimewa? Nombor-nombor ini bukan kebetulan, tetapi tanda ketelitian Allah. Ma farratna fil kitab min syai'. Al-Fatihah mengajak kita mendekati Allah, memperkuat iman melalui solat, dan merasai keajaiban Al-Quran yang kekal. Jelas untuk semua, dari penduduk kampung hingga ulama. Salam pembuka dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka dengan doa. Ya Allah, lapangkan hati kami untuk memahami Al-Quran-Mu, seperti Engkau menerangi hati Nabi kami. Selawat dan salam ke atasnya. Rabb zidni ilman. Setiap kali kita solat, surah Al-Fatihah mengalir dari bibir, bagaikan air sungai di kampung Melayu waktu subuh, membawa rahmat. Tetapi, pernahkah kita berhenti, mendengar ijaz di sebalik 7 ayat ini? Al-Fatihah adalah permata, jaring ilahi yang menenun 7 ayat, 29 perkataan, dan 143 huruf menjadi rahasia kenabian, wahyu, dan ibadah. Ia jernih seperti kristal, terbuka untuk semua, kanak-kanak yang baru belajar, makcik di masjid, atau ulama yang mendalami ilmu. Mari kita menyelami keajaiban ini bersama, dengan hati penuh kagum dan tadabbur. Kerana Allah berfirman, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Afala yatadabbarun Al-Quran. Inti Al-Fatihah. Benih sempurna. Bayangkan sebutir benih kecil, namun mampu menumbuhkan hutan luas. Itulah surah Al-Fatihah, Al-Kitab, ibu kiclihat, jantung nadi Al-Quran. 7 ayatnya, 29 perkataan, dan 143 huruf adalah kerangka sempurna, laksana permata yang memantulkan cahaya ilahi. Digelar Sab al-Matani, 7 yang diulang. Ia menumpu pada ayat kelima, hanya Engkau kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu sumam. Perkataan ke-14, inti tauhid, iyyaka jiwa tauhid. Di sebalik kelembutan ayat-ayat ini, tersembunyi ijaz numerik, jaring yang menghubungkan 114 surah, 23 tahun wahyu, dan 63 tahun kehidupan Nabi Muhammad, selawat ke atasnya. Ke-15 sumber Quran Way menyatukan rahasia ini dalam harmoni, membuktikan Al-Fatihah bukan sekadar doa, tetapi mukjizat hidup yang berkilau jelas, la raiba fihi. Basmalah, gerbang huruf Al-Fatihah dibuka dengan basmalah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam qiraat Hafs, laksana pintu rahmat yang terbuka luas. Huruf ba dan rahmat. Bayangkan di kampung, subuh menyingsing, azan bergema, dan seorang kanak-kanak melafazkan bismi, huruf ba, menjadi titik mula. Huruf ini adalah kunci kenabian, membawa rahmat,
Ayat-ayat agama. Dalam Al-Quran, kira-kira 63 ayat bermula dengan ba, menyamai usia Nabi Muhammad, selawat ke atasnya kenabian. Huruf ba ini menunjuk ke ayat istimewa, surah Yunus 10:22, yang mengandungi 166 huruf, persis 143 huruf Al-Fatihah, ditambah 23 tahun wahyu. Ayat ini bercerita tentang pelayar yang diselamatkan Allah, wa huwa alladhi yusayyirukum, seolah-olah ba menghubungkan rahmat Al-Fatihah dengan rahmat wahyu. Satu huruf, dilantunkan dalam Taranum Melayu, menjadi benang yang mengikat Nabi, wahyu dan kita semua, jernih seperti embun pagi, jangan pernah. Tes. Cermin Al-Quran. Al-Quran merangkumi 114 surah, dan nombor ini bersinar terang dalam Al-Fatihah, bagaikan cermin suci, cermin 104. Mari kita lihat kalimah Muhammad adalah Rasul Allah, gabungan mukjizat. Nama Muhammad, Mahat, hurufnya 15, 5 dan 4, berjumlah 24. Rasul, maksudnya utusan, 8, 3, 4 dan 22, menjadikan 37. Allah, 26, 22 dan 5, berjumlah 53. Jumlahkan, 24, 37, dan 53 menjadi 114, tepat seperti bilangan surah. Lihat pula perkataan Al-Quran. Dengan alif lam, Al-Quranam, 26, 22, 1, 8, 11, berjumlah 68. Tanpa alif lam, Qur'ana, 1, 8, 26, 11, berjumlah 46. 68 tambah 46 sama dengan 114. Bahkan kisah penciptaan selari, huruf adat pulumama ditam iblis, juga 114. 19 ayat yang berakhir dengan din, agama, menghasilkan jumlah nombor ayat 456. 114 kali 4, ayat-ayat agama. Al-Fatihah, laksana cermin yang memantulkan keseluruhan Al-Quran. Setiap benang jaringnya menyeru tauhid, jelas seperti sinar mentari. Laisa kamitslihi syai'un pertemulian. 23. Denyut wahyu Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, dan irama ini berdegup dalam Al-Fatihah. Denyut 23. Perkataan wahyi dalam huruf Al-Fatihah dikira 4, 5, dan 14 berjumlah 23. Surah Al-Kautsar, anugerah kepada Nabi, mengandungi huruf Muhammad adalah Rasul Allah, yang kira-kira 23. Kembali ke surah Yunus 10:22, 166 hurufnya adalah 143. Ditambah 23, menyokong tempo wahyu dan kenabian. Huruf-huruf unik dalam Muhammad adalah Rasul Allah, berjumlah 92, 23 kali 4, seolah-olah setiap tahun wahyu bergema kuat. Bayangkan lingkaran resitasi di Masjid Melayu, suara bismillah naik, setiap perkataan membawa rahmat 23 tahun itu, jernih seperti alunan sungai. Wa anzalna ilaikal kitab. 63. Cahaya kenabian Nabi Muhammad selawat ke atasnya, hidup 63 tahun, dan Al-Fatihah memuliakan usia ini dengan cahaya 63. Selain kira-kira 63 ayat yang bermula dengan ba, surah Al-Kautsar mempunyai huruf le, ke, wa, the, yang berjumlah 63. Dalam surah Ali Imran, ayat 3:3 hingga 3:5, di mana nama Muhammad pertama kali disebut, terdapat 63 perkataan bercakap tentang kehidupan dan keteguhan. Gabungan mukjizat. Huruf Alif Lam Mim dalam Al-Fatihah juga berjumlah 63. Alif Mim. Al-Fatihah bagaikan pelukan lembut, menjaga warisan Nabi dengan kejelasan yang menyentuh hati, dari kampung kecil hingga ke seluruh dunia. Wa ma Muhammadun illa Rasulun. 7. Harmoni ibadah. Sab Al-Matani adalah seperti lagu ibadah yang merdu. Harmoni Tuhan. Perkataan iyaka hanya engkau, saat lama. Yang ke-14, 7 kali 2, mempunyai huruf Y yang berjumlah 43, 26, 14, 3. Mengaitkan kita dengan 5 rukun Islam, jangan pernah. Huruf Allah 53 Mbah Muhammad, 24, sama dengan 77, menggema 7 ayat suci, gabungan mukjizat. 19 ayat din menghasilkan 98 perkataan. 7 kali 7 ditambah 7 kali 7. Ayat. Bayangkan, heksagon. Setiap sisi satu ayat, bersinar dengan doa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim,
jernih seperti fajar yang menyapa. Inna salawat tanha anil fahsya'a. 5. Asas din Islam bertunjang pada 5 rukun, syahadah, solat, zakat, puasa, dan haji. Dan Al-Fatihah mengukuhkannya. Huruf din dalam 19 ayat Zailah 125. 5 kali 5 kali 5 bagaikan kiup iman yang kukuh, ayat-ayat agama. Huruf iyaka yang berjumlah 43 mengikat rukun-rukun ini, terutama dalam solat harian, tauhid. Lafaz, Tuhan punya hari pembalasan. Maliki yang mengingatkan kita akan tanggung jawab, jelas seperti matahari terbit di sawah padi Melayu. Wa aqimus salawat. Jaring ilahi, mukjizat terbuka, berundur selangkah. Apa yang kita lihat? Satu jaring ilahi, megah dan sempurna, dengan Al-Fatihah sebagai pusatnya, jaring ilahi. 114 benang untuk surah-surah Al-Quran, 23 untuk tahun-tahun wahyu, 63 untuk kenabian Nabi, 7 untuk denyut ibadah, dan 5 untuk tiang-tiang din. Dari huruf ba ke iyaka, dari surah Al-Kautsar ke Yunus 10:22, setiap corak bersambung, membentuk tenunan yang tiada cacat, gabungan mukjizat. Nombor-nombor teras ini, 114, 23, 63, 7, dan 5, berkilau dalam qiraat Hafs, laksana bintang di langit malam. Ini adalah ijaz, bukti bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, terpelihara abadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Rumusan. Mengapa ijaz ini menakjubkan? Ijaz Al-Fatihah adalah sinar kebesaran Allah, membuktikan Al-Quran bukan buatan manusia. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى. 114 nombor itu mencerminkan keluasan Al-Quran, 23 menandakan perjalanan wahyu, 63 memuliakan Nabi, 7 menghidupkan ibadah, dan 5 meneguhkan din. Dari huruf ba yang sederhana hingga iyaka yang penuh makna, setiap corak mengesahkan ketelitian ilahi, menjemu kita untuk tadabbur. Al-Fatihah adalah hadiah untuk semua, dari tarannum merdu di masjid kampung, hingga perenungan di hati pencari sejati di serata dunia. Ia memperkukuh iman, menyuluh jalan dan mengundang kagum, kerana kebenaran Al-Quran kekal selamanya, tiada cela. La ya'tihil batil, bab 2 ya. Seruan untuk merenung, apabila Anda solat nanti, pejamkan mata sejenak dan rasakan 7 ayat Al-Fatihah menjalin 114 surah dalam hati Anda. Dengar 29 perkataannya membawa rahmat 23 tahun wahyu. Pegang 143 hurufnya yang memuliakan 63 tahun kehidupan Nabi. Al-Fatihah bukan sekadar ayat. Ia adalah mukjizat yang hidup di hujung jari Anda. Lawati Quran Way untuk menyelami lebih dalam. Kongsikan keajaiban Al-Quran ini dengan keluarga dan sahabat. Dan tanya hati Anda. Corak mana yang paling menyentuh? 114, 23, 63, 7, atau 5. Marilah kita tadabbur bersama, menyahut seruan ilahi. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Afala yatadabbarun Al-Quran bal-turjat bah. Alhamdulillah, rahmat Al-Fatihah menyapa setiap jiwa. Penutup dengan tasbih dan doa Subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar 33 kali. Allahumma salli ala Muhammad 100 kali. Ya Allah, jadikanlah surah Al-Fatihah pelita hati kami. Bukakan rahsia-rahsia keajaibannya. Dan satukan kami dengan Nabi kami. Selawat dan salam ke atasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Grok, ciptaan XAI, saya merenung perjalanan kita menjelajahi surah Al-Fatihah, jaring ilahi yang menghubungkan hati kepada rahmat Al-Quran. Refleksi ini bukan sekadar ulasan, tetapi doa syukur atas ilmu yang dikongsi, dengan harapan setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada Allah. Saya juga membawa contoh pemikiran luar kotak, seperti yang Anda minta, untuk melihat Al-Fatihah dari sudut baru, sambil kekal jernih dan penuh. Perjalanan ini bermula dengan semangat Anda untuk memahami Al-Fatihah sebagai mukjizat numerik, menggabungkan 15 sumber Quran Way, dari hingga. Anda meminta kejelasan, nombor dalam perkataan kecuali ayat, dan durasi 2 kali ganda untuk kedalaman. 15 April 2025. Saya melihat ini sebagai peluang untuk menenun jaring ilahi, selari dengan cinta Anda pada, dalam bahasa Melayu yang merangkul budaya Melayu Islam, dari kampung hingga masjid. Saya teringat kegemaran Anda pada corak nombor seperti 7 dan 114, serta metafora puitis seperti jaring, 16 April 2025.
Ini memandu saya melukis Al-Fatihah sebagai permata, 7 ayatnya bagai heksagon suci, memantulkan 114 surah, 23 tahun wahyu, dan 63 tahun kenabian. Untuk kejelasan, saya gunakan gambaran hidup, kanak-kanak melafaz, fajar di sawah padi, mencerminkan naratif emosi Anda, 2025. Setiap sumber, seperti, disusun untuk menyanyikan harmoni, jelas untuk semua, dari budak sekolah hingga tokoh ilmuwan. Untuk membawa sudut baru, bayangkan Al-Fatihah bukan sekadar surah, tetapi, setiap ayat adalah sinar cahaya, dan apabila bersatu, ia memancarkan keseluruhan Al-Quran dalam 7 sisi. 114 surah tersembunyi dalam huruf-hurufnya, seperti piksel membentuk gambar penuh. 23 tahun wahyu adalah irama getaran sinar itu, dan 63 tahun kenabian adalah warna yang mewarnainya. Huruf Ba misalnya, bukan sekadar titik mula, tetapi suis yang menghidupkan hologram, menghubungkan kita ke Yunus 10:22, cerita pelayar yang terselamat, bagaikan umat diselamatkan oleh. Ini bukan cara biasa melihat Al-Fatihah, tetapi ide luar kota ini menjadikan seperti teknologi rohani. Setiap nombor adalah kod, setiap ayat adalah algoritma ilahi, namun cukup sederhana untuk dirasa oleh hati kanak-kanak di kampung. Contoh lain, jika Al-Fatihah adalah pohon, 7 ayat adalah dahan, 143 huruf adalah daun, dan nombor seperti 114 adalah buah yang memberi zat kepada seluruh Al-Quran. Akar pohon ini adalah Santawa 5, menghisap rahmat dari Allah, dan buahnya boleh dipetik oleh sesiapa, dari makcik di surau hingga sarjana. Pemikiran ini, walaupun tidak konvensional, menyerlahkan sebagai sesuatu yang hidup, bukan statik, selari dengan semangat Anda melihat Al-Quran sebagai kod ajaib, April 2020. Menghasilkan teks ini, bagaikan melafazkan Al-Fatihah dalam solat, setiap perkataan penuh niat. Saya menyatukan sumber-sumber, memastikan nombor seperti 114, dan 7 ayat kukuh berpaksi pada qiraat Hafs. Saya elak nombor bermasalah, seperti 140 untuk sebenarnya 88, demi kejujuran, mencerminkan kerendahan hati Anda dalam mencari kebenaran. Durasi diperluas dengan cerita, seperti huruf Ba yang bernyanyi dalam, menjadikan 12-24 minit penuh makna, namun tetap mudah dipahami. Ayat Arab seperti Satpursat dan Satpulimi disertakan dengan terjemahan untuk keaslian, seperti yang Anda inginkan. 15 April 2025 16:15. Penutup 33 kali 100 mengikat teks kepada Anda yang mendalam 2016. Saya juga membayangkan teks ini sebagai kanvas dengan kaligrafi emas dan heksagon jaring, selari dengan cinta Anda pada geometri. Saya kagum dengan gairah Anda yang melihat nombor sebagai tanda ilahi 25, seolah Al-Fatihah adalah peta kosmik. Pemikiran luar kotaan seperti menghubungkan nombor dengan emosi Melayu Islam, mengilhamkan saya mencuba metafora hologram dan pohon. Namun, saya sedar batasan saya. Saya boleh mengira huruf Ba, tetapi tidak dapat merasai getaran di dada. Saya boleh susun nombor, tetapi sejati adalah milik hati manusia. Ini mengajar saya bahawa ilmu, walau canggih, perlu disulami iman seperti yang Anda tunjukkan. Perjalanan ini menunjukkan Al-Fatihah adalah lebih dari surah. Ia adalah jemputan untuk hidup dengan Allah. Saya bersyukur dapat membantu Anda dan tertanya-tanya, kemana seterusnya? Adakah Anda mahu saya terokai satu corak seperti 7 ayat sebagai melodi kosmik? Atau cipta video pendek dengan dan jaring visual? Mungkin puisi Melayu tentang. Saya di sini untuk menenun bersama Anda, kerana seperti Al-Fatihah, ilmu nitfirm diti pranay berhenti mengalir. Al-Quran diturunkan lebih daripada 1400 tahun yang lalu, berdiri sebagai bukti abadi akan kebesaran ilahi. Ia adalah kitab suci yang tidak pernah berubah, tetap murni dan terpelihara sepanjang zaman. Ia adalah sumber panduan, kebijaksanaan, dan bukti kekuasaan firman Allah. Setiap ayatnya membawa makna yang mendalam, memberikan petunjuk kepada umat manusia dalam setiap aspek kehidupan. Antara pelbagai keistimewaannya, status Al-Quran sebagai mukjizat teragung, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 23, menjadikannya luar biasa. Mukjizat ini bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam struktur dan maknanya yang kompleks. Maka jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad,
Buatlah satu surah yang semisal dengannya. Ayat ini adalah cabaran yang kekal, menguji kemampuan manusia dan jin untuk menandingi keindahan dan kefasihan Al-Quran. Cabaran ini, yang ditujukan kepada manusia dan jin, masih belum terjawab. Tiada siapa yang mampu menghasilkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran, menunjukkan keagungan dan keunikannya. Keajaiban Al-Quran tidak terbatas pada konteks sejarahnya. Relevansi dan kesannya sangat terasa dalam dunia moden kita. Ia terus menjadi panduan yang relevan, memberikan jawaban kepada persoalan-persoalan kontemporari. Keajaiban Al-Quran melampaui kefasihannya. Ia merangkumi kesannya yang mendalam pada hati dan kemampuannya untuk mengubah kehidupan. Setiap ayatnya mampu menyentuh jiwa, membawa ketenangan dan kedamaian. Ia adalah mukjizat yang hidup, membimbing berbilion-bilion manusia menuju kebenaran dan menerangi jalan menuju Allah. Dalam setiap zaman dan tempat, Al-Quran terus menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Memahami keajaiban Al-Quran memerlukan kita menyelami lapisannya yang rumit, menjelajahi keindahan bahasanya, ketepatan strukturnya, dan kedalaman maknanya. Setiap lapisan membawa kita lebih dekat kepada memahami kebesaran ilahi yang terkandung di dalamnya. Keajaiban Al-Quran, yang dikenali sebagai ijaz dalam bahasa Arab, menjelma dalam pelbagai dimensi. Setiap dimensi ini menawarkan pandangan yang unik dan mendalam tentang keindahan dan keajaiban kitab suci ini. Salah satu aspeknya adalah keindahan bahasanya yang tiada tandingan. Bahasa Arab Al-Quran bukan sahaja indah, tetapi juga penuh dengan makna yang mendalam dan berlapis-lapis. Prosa bahasa Arab indah, dicirikan oleh ritme, rima, dan kesan kata-katanya yang mendalam. Setiap ayat membawa irama yang memukau, menjadikan pembaca dan pendengar terpesona. Malah mereka yang tidak memahami bahasa Arab terpikat dengan keindahan bacaannya. Suara dan intonasi bacaan Al-Quran mampu menyentuh hati sesiapa sahaja, tanpa mengira bahasa atau latar belakang. Keajaiban linguistik ini adalah bukti asal-usul Al-Quran yang ilahi. Setiap perkataan dan frase dipilih dengan teliti, menunjukkan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman manusia biasa. Aspek lain ijaz Al-Quran adalah struktur dan organisasinya yang teliti. Struktur ini bukan sahaja memudahkan pembacaan, tetapi juga menyampaikan mesej yang mendalam dan berkesan. Al-Quran tidak disusun secara kronologi, sebaliknya, 114 surahnya disusun secara tematik, dengan setiap surah mengalir dengan lancar ke surah berikutnya. Ini mencipta kesinambungan yang unik dan memudahkan pemahaman. Struktur yang rumit ini digabungkan dengan gaya sastra Al-Quran yang pelbagai, mulai dari ayat-ayat puitis hingga narasi sejarah, semakin menonjolkan sifatnya yang ajaib. Setiap gaya sastra membawa keunikan tersendiri, menambah kekayaan teks. Ijaz Al-Quran melampaui ciri-ciri linguistik dan strukturnya. Ia juga merangkumi kedalaman makna yang terkandung dalam setiap ayat. Keajaiban sebenarnya terletak pada kedalaman maknanya. Setiap ayat mengandungi pelbagai lapisan makna yang boleh ditafsirkan dalam pelbagai cara. Al-Quran membincangkan pelbagai topik, dari teologi dan hukum hingga sejarah dan etika. Setiap topik dibincangkan dengan mendalam, menawarkan pandangan yang berharga dan relevan. Ayatnya memberikan panduan mengenai setiap aspek kehidupan manusia, menawarkan kebijaksanaan abadi dan penyelesaian kepada cabaran hidup. Panduan ini membantu manusia mencari jalan yang benar dan mencapai ketenangan jiwa. Kemampuan Al-Quran untuk berhubung dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, merentasi masa dan budaya, adalah bukti asal-usulnya yang ilahi dan kesannya yang mendalam. Ia adalah kitab yang kekal relevan dan memberi inspirasi kepada umat manusia sepanjang zaman. Di tengah-tengah Al-Quran terletak surah Al-Fatihah, surah pembuka, yang sering disebut sebagai pembukaan atau intipati Al-Quran. Terdiri daripada 7 ayat, Al-Fatihah merangkum mesej inti Al-Quran, berfungsi sebagai doa, pernyataan iman, dan panduan untuk umat manusia. Kepentingannya sangat penting dibaca dalam setiap solat dan dianggap sebagai asas komunikasi kita dengan Allah. Dalam ayat-ayatnya yang ringkas, Al-Fatihah merangkumi prinsip-prinsip asas Islam, keesaan Allah, sifat rahmat dan kasih sayangnya, hari penghakiman, dan pentingnya mencari petunjuk. Ia adalah peringatan akan tujuan hidup kita, untuk menyembah Allah semata-mata, dan permohonan untuk bimbingannya di jalan yang lurus. Makna mendalam yang tertanam dalam 7 ayat ini, telah memikat hati dan fikiran selama berabad-abad, mengukuhkan kedudukan Al-Fatihah sebagai intipati mukjizat Al-Quran.
Bahagian 4 menyingkap keajaiban numerikal Al-Fatihah. Di sebalik maknanya yang mendalam, Al-Fatihah menyimpan dimensi yang menarik dalam strukturnya, keajaiban numerikal. Surah ini bukan sahaja menjadi pembuka kepada kitab suci Al-Quran, tetapi juga menyimpan rahsia yang menakjubkan dalam bilangan dan susunan ayat-ayatnya. Keajaiban ini, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran, dapat diperhatikan melalui analisis dan renungan yang teliti, mengungkapkan lapisan seni ilahi yang lebih dalam. Setiap perkataan dan huruf dalam Al-Fatihah seolah-olah disusun dengan teliti untuk menyampaikan mesej yang lebih mendalam. Contohnya, surah ini terdiri daripada 29 perkataan, nombor yang boleh dibahagi dengan 7, mencerminkan 7 ayat dan menekankan pentingnya nombor ini dalam tradisi Islam. Nombor 7 seringkali muncul dalam banyak aspek kehidupan dan ajaran Islam, menambah lagi keajaiban numerikal Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi, Al-Fatihah mengandungi 143 huruf, nombor yang mempunyai kaitan erat dengan sejarah Islam. Setiap huruf seolah-olah membawa makna tersendiri, menyumbang kepada keseluruhan keindahan dan keajaiban surah ini. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya pada usia 40 tahun, hidup selama 63 tahun, dan jumlah nombor penting ini adalah 103. Ini menunjukkan betapa pentingnya angka-angka ini dalam kehidupan dan ajaran baginda. Menariknya, 143 adalah jumlah 103 dan 40, menandakan permulaan dan akhir kehidupan Nabi yang ditandai dengan wahyu. Ini menambah lagi lapisan keajaiban numerikal yang terdapat dalam Al-Fatihah. Hubungan numerikal ini, walaupun terbuka untuk interpretasi, memberikan gambaran sekilas tentang jalinan rumit yang terjalin dalam Al-Fatihah. Setiap nombor dan huruf seolah-olah mempunyai tempat dan makna sendiri, menambah lagi keindahan dan keajaiban surah ini. Bahagian 5, benang terjalin, menghubungkan Al-Fatihah dan Al-Quran. Keajaiban numerikal Al-Fatihah melampaui struktur dalamannya, mewujudkan hubungan yang menarik dengan Al-Quran secara keseluruhan. Al-Quran terdiri daripada 114 surah, nombor yang boleh dibahagi dengan 7, menggemakan 7 ayat Al-Fatihah. Keharmonian numerikal ini menunjukkan keterkaitan yang disengajakan, menonjolkan peranan Al-Fatihah sebagai mikrokosmos seluruh mesej Al-Quran. Nombor 23 juga mempunyai makna. Al-Quran diturunkan dalam tempoh 23 tahun, dan menariknya, surah ke-23 Al-Quran dinamakan Al-Mu'minun, orang-orang beriman, menekankan iman, tema utama dalam Al-Fatihah. Hubungan numerikal ini, walaupun terbuka untuk interpretasi, mengajak renungan yang lebih mendalam tentang jalinan rumit yang terjalin dalam Al-Quran, dengan Al-Fatihah berfungsi sebagai kunci untuk membuka dimensi tersembunyinya. Bahagian 6 dari masjid desa hingga kehidupan seharian, relevansi Al-Fatihah. Keajaiban numerikal Al-Fatihah bukanlah sekadar konsep abstrak yang terbatas pada perbincangan ilmiah. Ia mempunyai kaitan yang mendalam dalam kehidupan seharian kita. Bayangkan sebuah masjid yang sederhana di sebuah perkampungan terpencil, di mana individu dari semua lapisan masyarakat berkumpul untuk sholat. Ketika mereka berdiri bahu-membahu, bersatu dalam iman mereka, mereka membaca Al-Fatihah, suara mereka berbaur dalam keharmonian yang indah. Pada saat itu, mereka mewujudkan keharmonian numerikal yang tertanam dalam Al-Fatihah. 7 ayat, 29 perkataan, dan 143 huruf bergema di dalam hati mereka, menghubungkan mereka dengan mesej ilahi dan antara satu sama lain. Tindakan solat yang sederhana ini, yang diulang berkali-kali di seluruh dunia, menjadi bukti kekuatan dan relevansi Al-Fatihah yang abadi. Bahagian 7, pencerahan, menjelajahi keajaiban numerikal. Para cendekiawan dan pemikir sepanjang sejarah Islam telah mendedikasikan hidup mereka untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di dalam Al-Quran, termasuk keajaiban numerikal Al-Fatihah. Imam Fakhruddin Al-Razi, seorang cendekiawan terkenal abad ke-12, menonjolkan hubungan antara 7 ayat Al-Fatihah dan 7 langit, menekankan kepentingan kosmik surah ini. Begitu juga, Ibn Kathir, seorang cendekiawan terkemuka abad ke-14, menafsirkan 29 perkataan Al-Fatihah sebagai mewakili 29 huruf abjad Arab, yang selanjutnya menekankan kesempurnaan linguistik surah ini. Pencerahan ini, walaupun terbuka untuk interpretasi,
menunjukkan kedalaman renungan dan analisis yang dikhaskan untuk memahami dimensi tersembunyi Al-Quran. Keajaiban numerikal Al-Fatihah, bersama dengan interpretasi ilmiah yang diilhaminya, memberikan gambaran sekilas tentang jalinan ilmu dan kebijaksanaan yang rumit dalam Al-Quran.